Permintaan dalam negara bagi hartanah subsale pada 2020 jatuh sebanyak negatif 1.3% tahun ke tahun, di mana permintaan terhadap kediaman bertingkat tinggi juga menurun seiring dengan harga manakala permintaan terhadap rumah teres kekal positif. Dan di antara ibu negeri di Malaysia, hanya Shah Alam dan Seremban yang merekodkan permintaan positif dan masing-masing pada 1.7% dan juga 0.9%. Bukan itu sahaja, data yang dikeluarkan oleh Rahim Enko juga menyatakan bahawa rumah siap yang tidak terjual juga semakin meningkat pada tahun 2020. Ini adalah permasalahan yang bukan baru dalam sektor perumahan dan juga hartanah. Saya nak mengulas lanjut, saya nak bersama dengan Ketua Unit Kajian Ekonomi Mark yang bersedia pada ketika ini, Firdaus Rosli. Terima kasih Saudara Firdaus kerana bersama dengan kami. Pertama sekali, ini bukan masalah baru yang kita dengar sudah lama, dan juga masalah harga rumah yang terlampau tidak mampu milik ini juga sudah banyak kajian dan juga sudah banyak perbincangan kita lakukan. Pada masa kini, bagaimana untuk kita melihat bahawa sebelum COVID dan sebelum PKP pun rakyat tidak mampu, apatah lagi waktu PKP ini, namun apa yang disediakan dalam pasaran itu adalah bukan sesuatu yang mungkin match ataupun bersesuaian dengan permintaan. Pada pandangan Saudara Firdaus sendiri, bagaimana permasalahan ini? Mungkin tidak ada satu solusi yang boleh dibuat secara overnight dan sebagainya, tapi adakah kita ke arah untuk menyelesaikan masalah tersebut? Terima kasih Najib. Betul, ini bukan salah satu perkara atau masalah yang baru, terutamanya selepas COVID. Sebab kalau kita lihat sebelum COVID pun, kita punya harga rumah adalah lebih daripada kita punya medium multiple punya formula. Medium multiple ni maksudnya median income seluruh rakyat Malaysia dan kali 36. Di mana kalau median income kita 5,873 dalam lingkungan 211. Dan dalam 211,000 ni kita dapat lihat bahawa daripada jumlah properti ataupun hartanah yang tidak terjual, yang kurang daripada 300,000 adalah sebanyak 32% daripada keseluruhannya. Dan ini bermakna bahawa lebihnya hartanah yang tidak terjual ni, sebanyak 68%, adalah harga hartanah yang lebih daripada 300,000. Dan ini hanya untuk residential. Kalau kita ambil dari segi aspek komersial pula, harga 3% itu adalah lebih tinggi. Dan ini juga kita dapat lihat daripada segi aspek occupancy rate, di mana occupancy rate kita telah berada di paras 77%, dan peratusan ini adalah lebih kurang sama dengan selepas Asian Financial Crisis kita yang dulu. Dan daripada data-data ini kita dapat lihat bahawa ini adalah satu perkara yang struktural dan perlu diberi tekanan dengan lebih meluas lagi, bukan saja dari segi aspek COVID itu sendiri. Bagaimana untuk kita melihat kerana permintaan rakyat ataupun kebanyakan orang ramai dalam pasaran adalah rumah mampu milik, meskipun mungkin definisi mampu milik, harga mampu milik itu sedikit sama mungkin, tapi tidak apalah, permintaan itu wujud untuk rumah mampu milik, dan lokasi serta jenis hartanah itu antara faktor yang diberi perhatian oleh pembeli sendiri. Tapi pada masa yang sama, adakah kita perlu melihat kepada satu penguatkuasaan yang lebih besar lagi untuk memastikan bahawa mungkin juga projek-projek di masa hadapan tidak hanya menumpukan kepada projek yang mewah di atas 400,000 sebagai contoh, mungkin perlu lebih banyak di bawah 300,000 supaya mereka jual pun laku, orang ramai pun mampu beli. Ada beberapa perkara lah sebenarnya yang boleh saya tunjukkan. Satunya, sektor hartanah ni tidak seperti sektor-sektor yang lain, terutamanya di sektor pengeluaran contohnya, di mana ada equilibriumnya. Tapi di segi sektor hartanah ni tiada sebenarnya dalam segi realiti, sebab tidak akan ada satu equilibrium di mana permintaan dan penawaran itu akan match sama. So ini cuma dah ada satu konsep yang sama seperti konsep-konsep ekonomi yang lain. Contohnya daripada segi konsep perfect competition contohnya, tidak akan ada perfect competition. Dan ini semua realiti juga bergantung kepada bagaimana pasaran hartanah itu cuba untuk kita tolak isi rumah keluar daripada pusat-pusat ekonomi, ataupun kita nak tarik isi rumah ke dalam sektor ekonomi. Apa yang saya maksudkan dari sini ialah apabila kita
lihat projek-projek hartanah dia lambat launnya akan menjadi lebih keluar daripada kawasan-kawasan yang kita selalu duduk. Contohnya kalau kita selalu duduk, kalau penempatan itu lebih kepada Petaling Jaya, Kuala Lumpur, dan lambat laun kita disebabkan harga tanah dan sebagainya, kita akan duduk lebih jauh daripada tempat yang kita bekerja. Itu realiti nombor 2. Realiti nombor 3, dari segi aspek legislatif dan dengan regulatory itu agak bercanggah. Kerana isu ni, isu tanah adalah milik negeri. Dan kanun tanah juga banyak isu-isu tanah sebenarnya lebih pada negeri. Tetapi dari segi aspek pendapatan itu sendiri, dia tidak termasuk kepada perkara negeri. Dia bergantung kepada tempat bekerja, di sektor mana dan sebagainya. Dan realiti-realiti ini menyukarkan lagi untuk kita dapatkan satu formula di mana penawaran dan permintaan itu dapat kita satukan bersama. Dan secara umumnya ada 2 perkara yang boleh kita tunjukkan. Satu, mungkin ia adalah lebih perlahan, tetapi mungkin dasar-dasar yang perlu ditunjukkan adalah lebih kepada pendapatan rakyat itu sendiri. Ini satu akan menyebabkan inflasi, kerana kalau kita nak tolak salary ataupun wages dan salary ini naik ke atas, dan ia akan menyebabkan inflasi. Dan nombor 2 ialah ia akan memakan masa. Ya, tidak benda ini tak boleh menjadi sekelip mata. Ataupun dari segi aspek penawaran itu sendiri, di mana mungkin kerajaan boleh mempertimbangkan untuk menggunakan compound atau penalti untuk unit-unit yang tidak terjual kepada developer. Tapi ini adalah satu konsep yang menarik. Tapi mungkin perlu diadakan lebih banyak lagi study sama ada perkara ini adalah salah satu yang boleh kita lakukan. Itu saya tak ada jawapan untuk hal itu. Tapi ini adalah salah satunya perkara yang boleh kita tunjukkan. Ataupun kita boleh juga adakan lebih menyenangkan penukaran hak milik daripada residential ke komersial dan sebaliknya. Ini juga memerlukan pendekatan dari segi legislatif dan regulatory lah yang mungkin juga akan memakan masa. Okey, Saudara Firdaus, terima kasih kerana berkongsikan input tersebut bersama dengan kami. Firdaus Rosli iaitu Ketua Unit Kajian Ekonomi Mark Rating. Kita berbincangkan tentang laporan yang Esra Awani bawa sejak semalam lagi daripada Rahim & Co dan juga iProperty sendiri melihat kepada hartanah atau unit hartanah tidak terjual dan juga soal permintaan hartanah itu yang merudum pada tahun 2020 dan juga jangkaan bahawa pemulihan sektor hartanah hanya akan berlaku pada tahun 2022.